Teras ketiga, mengunggul modal insan. Cabaran terbesar bagi Malaysia sebenarnya adalah sejauh mana kita dapat membangun dan mempersiapkan human capital. Modal insaniah yang holistik mencakupi antaranya modal intelek, pelbagai kemahiran seni dan pertukangan, kemahiran berkomunikasi, kemahiran interpersonal, berfikir, kreativiti serta inovasi. Pokoknya, pembangunan fizikal dan teknologi perlu diseimbangkan dengan keunggulan manusiawi. Jika tidak, akan wujud kelompangan dan ketempangan apabila pencapaian materi atau material tidak dipaksi dengan nilai sejagat insani. Oleh itu, kerajaan akan terus menyediakan pendidikan berkualiti dan latihan berkemahiran tinggi untuk memenuhi permintaan pasaran kerja. Di samping itu, aspek jasmani, spiritual dan intelektual akan digilap dari peringkat pendidikan awal hingga ke peringkat tertiary. Tenaga kerja juga akan diterap dengan nilai murni dan adab susila ketimuran supaya masyarakat hidup harmoni dan sejahtera. Dalam mencapai teras ketiga ini, langkah pertamanya meningkat kecemerlangan pendidikan. Sesungguhnya tiap kali bajet dibentangkan, peruntukan terbesar diberikan kepada sektor pendidikan. Pendidikan adalah segalanya. Sejak zaman Bahari, sesebuah ketemadunan bangsa tidak akan kekal lama jika seandainya tidak diakari dan dibajai dengan ilmu dan pengetahuan. Menyisir tuntutan ini, kerajaan komited untuk melonjakkan pencapaian tahap akademik dan kemahiran yang tinggi. Untuk itu, sejumlah 54.6 bilion ringgit atau 21% daripada keseluruhan peruntukan tahun 2014 akan disediakan. Kerajaan juga akan memastikan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM mencapai objektif bagi membawa Malaysia ke tahap kategori sepertiga ke atas dalam kedudukan pendidikan terbaik dunia, insya-Allah dalam tempoh 15 tahun lagi. Untuk terus memartabatkan kecemerlangan pendidikan bermula di peringkat prasekolah hingga ke sekolah menengah, antara program yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, kerajaan amat prihatin tentang pendidikan awal kanak-kanak kerana tempoh ini amat kritikal dalam menentukan proses tumbesaran fizikal dan minda yang terbaik. Maka kita memperuntukkan sejumlah 530 juta ringgit bagi program prasekolah dan menambah 93 lagi bilangan prasekolah di sekolah rendah kebangsaan. Kedua, melaksanakan program pemantapan profesion guru dengan memberi tumpuan pada tugas mengajar, meningkatkan kaedah pengajaran serta kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Untuk itu, sebanyak 209 juta ringgit disediakan. Ketiga, memperluas akses internet sekolah terutama di luar bandar seluruh negara dengan peruntukan 168 juta. Dan keempat, membina 33 sekolah baru dan menaik taraf sekolah sedia ada termasuk sekolah-sekolah usang dengan peruntukan sebanyak 831 juta ringgit. Pada pembentangan bajet 2012 dan 2013, kerajaan telah menyediakan masing-masing sebanyak 1 bilion ringgit di bawah tabung khas pembinaan penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah, khusus bagi keperluan mendesak untuk membaik pulih bangunan sekolah, penyelenggaraan, pembelian peralatan dan pembinaan blok tambahan. Untuk meneruskan komitmen kerajaan, sukacita saya umumkan tambahan 450 juta lagi kepada tabung ini. Daripada jumlah tersebut, 100 juta ringgit pada sekolah kebangsaan, 50 juta ringgit pada sekolah jenis kebangsaan Cina, 50 juta ringgit bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil, 50 juta ringgit untuk sekolah membalik, 50 juta ringgit untuk sekolah berasrama penuh, 50 juta kepada Maktab Rendah Sains Mara, 50 juta kepada untuk sekolah agama bantuan kerajaan, manakala 50 juta ringgit untuk sekolah agama rakyat. Langkah kedua, pendidikan tertiary. Di sudut ini, kerajaan akan beri fokus memperkasakan institut pengajian tinggi awam dan swasta ke arah melahirkan graduan yang berkualiti dan memenuhi permintaan pasaran kerja.
Antara program yang dilaksanakan termasuk pertama, meningkatkan status Universiti Bertaraf Penyelidikan dengan memperbanyakkan kajian dan penulisan untuk penerbitan di peringkat antarabangsa. Untuk itu, kerajaan akan menyediakan RM600 juta sebagai grant penyelidikan di Institut Pengajian Tinggi Awam. Dan kedua, kerajaan meneruskan program My Brain 15 iaitu program pembiayaan yuran pengajian di peringkat pasca ijazah khususnya kepada golongan eksekutif di sektor swasta. Untuk ini sejumlah RM110 juta disediakan. Penerbitan jurnal ilmiah di peringkat antarabangsa merupakan aspek terpenting dalam memertabatkan hasil karya para akademik tempatan. Menyedari akan kepentingan mewujudkan satu pusat ilmiah bertaraf dunia, kerajaan akan menubuhkan pusat Citasi Malaysia bagi meningkatkan hasil penerbitan ilmiah tempatan dan membantu penyelidik menerbitkan artikel dalam jurnal antarabangsa yang terkemuka. Tuan Yang Di-Pertua, langkah ketiga memperkukuh latihan kemahiran. Usaha berterusan akan diambil untuk meningkatkan kualiti latihan bagi menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Oleh itu, kerajaan akan melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, melaksanakan single tier bagi kursus sijil kemahiran Malaysia tahap 1 hingga 3 selama setahun 6 bulan di semua institut latihan perindustrian di bawah Jabatan Tenaga Manusia. Kedua, menaik taraf dan menyelenggara bangunan serta peralatan di Institut Latihan JTM seiring dengan teknologi terkini dengan peruntukan RM178 juta. Dan ketiga, menyediakan dana pinjaman latihan kemahiran berjumlah RM330 juta di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Tabung ini bertujuan menyediakan pinjaman kepada belia lepasan SPM untuk mengikuti kursus latihan kemahiran. Tuan Yang Di-Pertua, belia adalah harapan negara. Belia juga aset serta pewaris negara pada hari muka. Kata ulama, jika baik perilaku dan tingkah belia masa kini, itulah bayangan negara masa hadapan. Dalam hal belia ini, sejumlah RM200 juta diperuntukkan untuk menaik taraf dan melaksanakan pendekatan 2 shift di Institut atau IKBM. Antara bidang latihan yang telah dikenal pasti merangkumi otomotif, penyelenggaraan marin, kimpalan dan pendawaian elektrik yang akan memanfaatkan lebih 15,000 pelatih IKBM di seluruh negara. Di samping itu, terdapat 13,000 majikan yang berdaftar dan membuat bayaran levy pada kadar 1% daripada upah gaji pekerja di dalam tabung kumpulan wang pembangunan sumber manusia atau HRDF. Levy ini bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemahiran pekerja. HRDF akan menyediakan RM400 juta bagi syarikat yang berdaftar untuk memberikan peluang kepada pekerja mengikuti program upskilling dan reskilling. Peruntukan ini boleh juga dimanfaatkan oleh syarikat tersebut untuk melatih para apprentice dan bakal pekerja. Bagi memastikan pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan komitmen keluarga, terutamanya pada kaum wanita, satu persekitaran kerja yang fleksibel perlu diwujudkan. Oleh itu, dicadangkan majikan melaksanakan flexible work arrangement yang memberi kelonggaran tempoh, tempat dan waktu berada di tempat kerja. Skim ini boleh dilaksanakan dalam bentuk seperti compressed work week, flexi hours dan weekend work. Bagi menarik lebih banyak syarikat Malaysia menjadikan flexi work arrangement atau bekerja sebagai amalan hidup, kerajaan mencadangkan perbelanjaan latihan dan fee konsultansi yang ditanggung oleh majikan dalam melaksanakan skim ini diberi potongan cukai tambahan. Langkah keempat, bantuan persekolahan. Tuan Yang Di-Pertua, sukacita saya mengumumkan bantuan persekolahan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah sebanyak RM100 akan diteruskan. Sebanyak RM540 juta disediakan yang dapat memanfaatkan kira-kira 54 juta pelajar.
Saya dimaklumkan terdapat ibu bapa yang secara sukarela telah menyumbangkan kembali bantuan tersebut kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG. Kerajaan amat menghargai dan menyanjung tinggi nilai murni tersebut. Langkah kelima, voucher buku Satu Malaysia. Budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia secara umumnya perlu ditingkatkan. Jadikanlah buku teman setia, penyuluh di kala gelap, penjaga minda sepanjang hayat. Sukacita saya umumkan kerajaan akan meneruskan program voucher buku Satu Malaysia dengan nilai sebanyak 250 juta kepada setiap pelajar pra-universiti dan IPT untuk mengurangkan kos pembelian buku dan bahan pengajian. Langkah ini dijangka dapat memanfaatkan seramai 1.3 juta dengan pelajar dengan peruntukan sebanyak 325 juta ringgit.